أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat sedang hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada subuh pagi ini kita akan meneruskan perkongsian ilmu. Tajuknya berkaitan dengan hadis 40. Yang kita akan fokus pada pagi ini ialah hadis yang ke-39, bertajuk kemaafan dosa. Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang banyak menyumbang dalam bidang hadis dan juga fiqh. Dan beliau rahimahullah meninggal ketika berumur 45 tahun. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa berita gembira juga yang kita dapat kongsikan sempena dengan penerimaan vaksin ini. InsyaAllah dijangkakan, kalau mengikut yang disampaikan oleh Dr. Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, mungkin negara kita Malaysia ni dijangka dapat menurunkan kes jangkitan COVID-19 kepada 2 angka pada bulan Mei ini. Maksudnya dalam tempoh 60 hari lagi lah. Dengan syarat jika langkah kesihatan awam terus dilaksanakan dan program vaksinasi ini dijalankan secara berterusan. Perkembangan semasa semalam juga menunjukkan kes keseluruhannya menunjukkan penurunan, walaupun ada jangkitan-jangkitan baru. Jadi menerusi tindakan kesihatan awam dan program vaksinasi ini, pihak Kementerian Kesihatan menjangkakan kes boleh menurun hingga ke 1000 kes sehari mulai pertengahan bulan depan, insya-Allah. Dan unjuran yang digunakan pakai ialah kaedah modeling katanya, yang sebelumnya sudah dilaksanakan, dan Kementerian Kesihatan berjaya menurunkan kes kepada 2 angka. Jika rakyat Malaysia patuh kepada prosedur operasi standard dan mempunyai disiplin yang tinggi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahawa bermula 24 Februari lepas, kerajaan telah melaksanakan program imunisasi COVID-19. Dan Perdana Menteri, orang lainnya telah pun mengambilnya. Dan insya-Allah baki lagi rakyat Malaysia yang berjumlah 30 juta ini, ataupun sekurang-kurangnya 80%, 26 juta juga akan menerimanya. Janganlah kita ragu-ragu tentang usaha murni kerajaan ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, berkenaan dengan tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini, hadis yang ke-39, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis berkenaan dengan kemaafan dosa. Hadisnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Baihaqi. Bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan demi keranaku dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap ataupun terlupa ataupun secara paksaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan demi umatku ataupun demi keranaku
dari umatku perbuatan yang dilakukan secara tersilap, secara terlupa ataupun secara paksaan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kalau kita tengok hadis ini, dia menghimpunkan suatu perkara yang besar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam syarah hadis 40, hadis ini mengandungi beberapa faedah dan perkara yang penting. Jika dikumpulkan, ia akan membentuk satu karangan yang tidak dapat dimuatkan dalam kitab ini. Begitu juga Ibn Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini mempunyai manfaat yang umum kerana ketiga-tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini diperbincangkan dalam seluruh bab fiqh. Hadis ini juga mempunyai kedudukan besar sehingga dapat dikatakan bahawa ia adalah setengah daripada syariat. Oleh kerana perbuatan manusia ini, termasuk juga perkataan manusia ini, terdiri dari unsur kesengajaan, unsur sengaja, amal, dan unsur pilihan. Jadi yang ini dipanggil sengaja dan bukan daripada unsur-unsur yang disebut sebagai seperti tersalah, terlupa dan terpaksa. Dia ada yang buat secara sengaja, ada yang buat secara terlupa, secara pilihan, secara terpaksa ataupun tersalah. Jadi itu bukan sengaja. Jadi secara jelasnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa bahagian terakhir suatu perkataan yang dilakukan secara tersalah ataupun terlupa ataupun dipaksa adalah dimaafkan. Dan bahagian pertama, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang itu akan dipertanggungjawabkan. Yang dibuat secara sengaja akan dipertanggungjawabkan. Yang dibuat secara terlupa, tersalah, terpaksa, yang itu dimaafkan. Jadi hadis ini dianggap sebagai separuh daripada syariat jika dibanding dari sudut mantuknya, dan jika dipandang dari sudut mantuk dan mafhumnya sekaligus, hadis ini merupakan sebagai seluruh syariat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi kalau kita tengok antara kasih sayang Allah, kelebihan Allah kurniakan kepada umat ini ialah penghapusan dosa, kemaafan. Kalau kita tengok Allah Ta'ala dengan penuh kurniaannya kepada kita ini teramatlah besar. Ini kerana Allah Ta'ala meringankan taklif kepada kita, tidak sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Sebagai contoh, Bani Israel terdahulu, bila Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka buat sesuatu, amalan, pekerjaan, kalau mereka mengingkarinya dan tidak melaksanakannya, atau apabila mereka dilarang daripada melakukan sesuatu, lalu mereka melakukannya, maka Allah Ta'ala akan mempercepatkan siksaan kepada mereka dan menghukum mereka. Allah SWT memperkenan doa umat ini yang telah diajarkan kepada kita. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ini ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Yang ni yang ayat terakhir berbunyi, Rabbana la tu'akhirna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kami satu bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak mampu kami memikulnya. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dengan ini Allah Ta'ala maafkan dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan kerana tersalah ataupun terlupa, dan Allah Ta'ala tidak menghukumnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Tidak ada dosa bagi kamu terhadap apa yang kamu perbuat kerana tersalah.
Tapi apa yang disengajakan oleh hati kamu yang dikira. Artinya kita tidak dihukum terhadap apa yang kita lakukan dalam keadaan tersalah. Begitu juga perbuatan yang dilakukan kerana terlupa. Tetapi kita akan dihukum dengan sebab kesengajaan kita dalam melakukannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran yang kita dapat faham daripada hadis ini ialah hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah, belas kasihan Allah kepada hamba-hambanya. Dia hanya mempertanggungjawabkan mereka dosa yang dilakukan secara sedar, secara sengaja dan dengan kemahuan sendiri tanpa paksaan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahawa suatu dasar perundangan dan kehakiman di sisi Islam mengutamakan keadilan. Di mana perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja, tanpa disedari atau kerana dipaksa, dia tidak akan diberikan dosa. Kemudian yang dimaafkan itu ialah dosa, bukan hukum. Yang dimaafkan itu ialah dosa, bukannya semua hukum. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kalau kita lihat, bila perbuatan seorang mukallaf itu bertentangan dengan syarak, dengan hukum, maka dia akan mengakibatkan hukuman. Mengaitkan dengan beberapa hukum. Di antaranya sebagai contoh, hukuman terhadap perbuatannya dan dia mendapat dosa. Di antaranya lagi ialah dia mesti menyesali apa yang berlaku. Bertaubat dan memperbetulkan kesalahannya atau memberi ganti rugi apa yang dirosakkan ataupun seumpamanya. Jadi hadis ini adalah umum atau lafaz hadis ini dalam bentuk umum. Ia menunjukkan tentang penghapusan terhadap semua hukum yang diakibat oleh perbuatan mukallaf yang menyalahi syarak. Walaupun demikian, Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan bahawa kemungkinan hadis ini menunjukkan bahawa dihapuskan hukumnya sahaja, iaitu selain daripada dosa, atau boleh juga dikatakan bahawa yang dimaksudkan ialah penghapusan dosanya sahaja, atau kedua-duanya secara hukum dan dosa. Dan pendapat terakhir ini dikatakan lebih tepat kerana tidak ada dalil yang mentarjih salah satu daripada keduanya. Oleh itu hadis ini kekal dalam keadaan merangkumi kedua-duanya. Untuk mengatakan bahawa hadis ini hanya memberi makna menghapuskan dosa saja, maka dia memerlukan dalil yang lain. Jadi dalil-dalil syarak ini telah menerangkan bahawa apa yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah terhapusnya dosa dan hukuman, bukannya seluruh hukum. Bukannya dimaafkan seluruh dan hukum tidak dilaksanakan. Hadis ini terhapusnya dosa dan hukuman, bukannya seluruh hukum. Dan dia memerlukan huraian terperinci dan akan diketahui nanti kalau kita mengkaji lagi. Sebagai contoh, dalam Al-Qari dalam kitabnya Syarah Arba'in mengatakan bahawa jelaslah bahawa hukum tersalah adalah lebih umum daripada hukum mengerjakannya, dan hukum menyesal dan memperbetulkan kesalahan. Penghapusan dosa difahami daripada hadis ini, sedangkan hukum menyesal dan memperbetulkan kesalahan difahami daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tersalah, maka dia hendaklah memerdekakan seorang hamba yang mukmin serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Jadi kalau kita lihat, begitulah hikmah Allah Ta'ala menentukan bahawa anggota umat ini tidak akan dihukum kecuali apabila dia sengaja melakukan maksiat dan hatinya sengaja melanggar atau meninggalkan perintah dengan keinginan dan secara sukarela. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada banyak contoh daripada Al-Quran dan Sunnah bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemaafan itu. Sebagai contoh, membunuh dengan tidak sengaja. Dia bukan nak bunuh, tapi dia terbunuh. Membunuh dengan tidak sengaja. Macam mana contohnya? Contohnya, kalau ada yang bertujuan untuk menembak binatang.
Ada orang yang berburu, dia berburu nak tembak binatang buruan ataupun nak tembak musuh, lalu terkena seorang muslim ataupun orang yang haram darahnya kepada kita, maka dia tidak dikira berdosa, tetapi dia tidak terlepas dari tuntutan hukum, iaitu membayar diat ataupun membayar kifarah. Dia tidak akan dihukum, tetapi dia ada hukuman lain, bukan semuanya hukum terhapus, dia ada hukum diat untuk menggantikan. Ataupun sebagai contoh yang kedua, contoh terlupa. Kita tersalah, yang ini terlupa. Terlupa sebagai contoh, seorang yang bersolat selepas habis waktunya. Dia bangun solat subuh, matahari dah naik tinggi dah. Jadi sesiapa yang bersolat setelah habis waktunya dengan sebab uzur seperti tertidur ataupun terlupa, maka dia tidak berdosa, tetapi dia dituntut untuk mengqadanya ketika dia terjaga ataupun ketika dia teringat. Apa dalil? Apa buktinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha." Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kaffarata 'alayha aw la kaffarata laha illa dzalik. La kaffarata laha illa dzalik. Siapa yang terlupa untuk bersolat, hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Dan dia tidak dikenakan kafarah kecuali dia mengqadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa aqimus salata li dzikri. Wa aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Dalam riwayat Muslim disebut siapa yang terlupa untuk bersembahyang atau tertidur. Ada satu riwayat, ada lafaz yang lainlah daripada Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga contoh kita tersalah mengucapkan kalimah kufur, wal-iyazubillah. Sesiapa yang dipaksa mengucapkan kalimah kufur, bukan yang tadi terpaksa, yang terlupa, tersalah, yang terpaksa mengucapkan kalimah kufur, maka dia hendaklah melakukan secara simbolik sahaja, iaitu dengan mengucapkan sesuatu, menuturkan sesuatu yang zahirnya kelihatan dia mengucapkan kalimah kufur, bukan dengan lafaz yang jelas menunjukkan dia kufur. Kecuali jika dia dipaksa untuk mengucapkan lafaz dengan jelas yang menunjukkan dia kufur, maka dia boleh mengucapkan dengan lidahnya sahaja tanpa dia beriktikad dalam hatinya. Dan hatinya tetap dalam keadaan yang tenang dengan keimanan, serta dadanya tetap dengan keyakinan. Sebagaimana dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sesiapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak dikira berdosa. Akan tetapi orang yang melampangkan dadanya untuk kekafiran, sengaja ataupun dia redha dengan kekafiran, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala menimpanya dan baginya azab yang besar. Jika dia bersabar, dia tidak mengucapkan kalimah kufur, dia sanggup menanggung siksaan dan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka itu lebih baik dan lebih mulia. Dan sekiranya dia dibunuh kerana perkara tersebut, dia tergolong dalam golongan para syuhada. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, la tusyriku billah wa in quti'tum wa huriqtum. La tusyriku billah wa in quti'tum
wa huriqtum. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sekalipun badan kamu dipotong-potong dan dibakar. Artinya, janganlah kita mengucapkan kalimah syirik atau seumpamanya ketika kita dipaksa walaupun keadaan yang tersebut dibakar ataupun dipotong-potong. Terpaksa kita hadapi. Semoga Allah Ta'ala menguatkan hati kita, memberikan keyakinan kepada kita bahawa ganjaran yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu adalah benar, supaya kita dapat bertahan dan bersabar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dah banyak lagi kefahaman yang terdapat cungkir daripada hadis ini walaupun ia ringkas. Tetapi banyak lagi perkara-perkara lain yang dapat kita ambil pengajarannya. Pun begitu, cukuplah setakat itu dulu untuk kali ini. Terutamanya dalam memahami yang keterpaksaan ini. Ada orang hari ni dia kata dia yang anti vaksin ni, dia kata tak boleh paksa kan, tak boleh paksa. Dia sebenarnya ada masalah-masalah fiqh berkenaan dengan paksaan ini. Pertamanya, paksa untuk melakukan sesuatu. Paksa untuk melakukan sesuatu. Contohnya paksaan membunuh ataupun berzina. Membunuh tanpa hak dan berzina adalah dosa besar yang diharamkan oleh syariat yang diturunkan oleh para nabi dan rasul. Oleh itu, kedua-duanya tidak dibolehkan sama sekali, dilakukan dalam semua keadaan, sekalipun terpaksa. Ini bermakna orang yang dipaksa untuk melakukannya, tapi dia enggan melakukannya lalu dia dibunuh, maka dia dapat pahala. Cuma kesan ataupun hukum, kesan daripada melakukan salah ataupun salah satu daripadanya adalah berbeza berdasarkan kadar paksaan yang dilakukan. Cuba kita tengok penjelasannya. Contohnya paksaan berzina. Paksaan berzina. Jumhur ulama berpendapat bahawa wanita yang dipaksa untuk melakukan zina tidak dikenakan hukuman hudud. Jika paksaan itu adalah paksaan yang mulji, maka dia tidak berdosa. Tetapi jika paksaan itu bukan mulji, maka dia berdosa. Mereka mengambil dalil hadis yang sedang kita huraikan ini dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Athram bahawa seorang wanita telah dipaksa untuk berzina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan wanita ini daripada hukuman hudud, hukuman rotan ataupun rejam. Benar juga diriwayatkan bahawa ada beberapa orang hamba wanita yang dipaksa berzina oleh beberapa orang hamba lelaki, telah dihadapkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Umar hanya memukul hamba-hamba lelaki dan tidak memukul hamba-hamba wanita. Juga berdasarkan pada paksaan ada dikira sebagai syubhat. Dan hukuman hudud tidak boleh dilaksanakan dengan sebab adanya syubhat. Idrakul hudud bisyubhat. Digugurkan hukum hudud dengan ada syubhat. Hukuman lelaki yang dipaksa berzina adalah sama dengan hukuman wanita menurut jumhur ulama. Ini adalah pendapat yang paling sahih. Manakala majoriti ulama mazhab Hambali dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, pengikut mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahawa lelaki yang dipaksa berzina dikenakan hukuman hudud. Kenapa? Ini kerana persetubuhan tidak akan berlaku kecuali dengan tegangnya zakar. Sedangkan paksaan tidak menjadi zakar menegang. Jadi apabila zakar menegang, ini bererti dia tidaklah dipaksa. Jadi orang yang melihat kes-kes ini macam hakim, dia akan fahamlah. Lelaki, sebab dia yang walaupun puncanya daripada wanita dan tempatnya di wanita, tetapi kalau lelaki itu tidak menegang, maka dia tidak akan berlaku perzinaan itu. Tengok para ulama begitu teliti juga dalam memahamkan hukum. Oleh itu, lelaki ini walaupun dia dikata dia dipaksa, maka dia tetap dikenakan hukuman hudud. Dia kata, saya dipaksa berzina, saya tak nak. Tapi dia
Zina tidak akan berlaku kecuali memang daripada lelaki. Begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, jika paksaan itu datangnya daripada pemerintah, maka orang yang dipaksa tidak dikenakan hukuman hudud jika tidak dikenakan hukuman hudud. Tapi jika bukan dari pemerintah, maka dia dikenakan hukuman hudud. Jadi paksaan, kalau pemerintah paksa, kita memang kena buat. Kan? Kalau pemerintah yang memaksa, yang meletakkan hukum, dan pemerintah ini dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali untuk maslahah rakyatnya. Tasarruf apa ni? Kaedah fiqh tu. Manutun bil maslahah. Saya lupa dah pula. Di muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ni ada orang dia mempertikaikan vaksin dan macam-macam lah. Macam-macam alasan diberikan. Orang popular, orang yang dikenali lah. Secara jujurnya, alasan-alasan yang diberikan itu macam-macam disulami dengan teori konspirasi dan sebagainya. Jadi, kita mengingatkanlah, kita menghormati kedudukan para tok guru ataupun asatizah dalam masyarakat kita ni. Kerana mereka ni mengajar, mereka ni mendidik masyarakat dengan ilmu agama, agar masyarakat hidup dengan patuh panduan syarak dan sentiasa mencari redha Allah. Tapi kita kena faham juga bahawa mereka ni pakar dalam bidang mereka, mungkin bidang fiqh, mungkin bidang tasawuf dan sebagainya. Tapi isu COVID-19 ini ataupun vaksin ini dia melibatkan ilmu perubatan. Maka terbaiknya kita berikan hak untuk bercakap tentang vaksin ini kepada ahlinya lah orang perubatan. Kita sebagai orang awam ni terujuk kepada pandangan pakar perubatan dalam hal-hal ini. Kerana mereka lah yang layak untuk kita dengar dan kita ikut. Kita tidak akan rujuk pada penjual kek dalam perkara ini, walaupun kita minat kek. Kita tanya orang yang buat kek, macam mana vaksin, awak vaksin ke tidak? Tak sesuai. Prinsip yang perlu kita amalkan ialah bila kita bercakap, apa yang kita ketahui sahaja. Jangan bercakap apa yang kita tidak ketahui. Jika kita bercakap apa yang kita tidak ketahui, maka pastinya banyaklah salah. Dan dia akan menjadi bahan ketawa masyarakat. Gelaran-gelaran selebriti kepada kita tu bukan bermaksud kita boleh bercakap semua perkara, walaupun kita tidak ketahui. Banyak ayat Quran yang mengingatkan kita tentang kita jangan bercakap perkara yang kita tidak ketahui. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Tidak ada pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Surah Al-Isra ayat 36. Al-Imam Qatadah menghuraikan, jangan kamu berkata aku nampak sedangkan kamu tak nampak. Aku mendengar sedangkan aku tak mendengar. Aku mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Sesungguhnya Allah akan bertanya semua ini itu kepada kami. Begitu juga Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat ini. Kesimpulan apa yang ulama tafsir perkatakan ialah Allah Ta'ala melarang bercakap perkara sesuatu tanpa ilmu. Allah Ta'ala melarang bercakap tentang sesuatu perkara tanpa ilmu. Bahkan sangkaan ataupun agakan ataupun khayalan, Allah Ta'ala ataupun disebut al-zan. Sangkaan kita, zan itu kita sangka itu adalah satu khayalan. Menkhayalkan benda-benda yang tak wujud. Itu sebenarnya dipanggil sangkaan atau zan. Allah Ta'ala berfirman, ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sebabnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa.
Al-Imam Ibn Kathir juga membawa hadis tentang perkara ini. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna afral fira an yuriyar rajulu ainaihi ma lam taraya. Inna afral fira an yuriyar rajulu ainaihi ma lam taraya. Sesungguhnya perbuatan mengadakan cerita yang paling dusta ialah apabila seseorang mengaku melihat sesuatu dengan kedua matanya, sedangkan dia tidak melihatnya. Jadi, orang yang bercakap tentang teori konspirasi hebat dengan macam-macam cerita, namun kita yakin itu adalah dongeng setiap cerita dongeng. Ataupun walaupun ada orang percaya, teori konspirasi ini ada orang bongkarkan dan dia bertentangan dengan syariat. Kerana dia ni bersangka ataupun berdasarkan sangkaan dan khayalan. Tapi kalau ada orang yang nak mengikut atau mempercayai lagi teori konspirasi ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua. Dan kita ingatkan jugalah kepada selebriti, mereka perlu berhati-hati apabila bercakap. Kerana masyarakat memandang tinggi dan percaya pada golongan, terutama yang pandai dalam agama ni. Jadi amat malanglah situasi bila masyarakat percaya kepada kata-kata mereka, tapi rupa-rupanya ia hanyalah sangkaan dan khayalan yang bermain di fikiran. Dalam isu COVID-19 ini kita merujuk kepada pakar. Begitu juga isu vaksin ini, kita kena rujuk pada pakar yang mahir dalam bidangnya. Kalau persoalan hukum pula, kita rujuk pada mufti. Dan jawatan kuasa mufti telah pun menggunakan fatwa berkaitan dengan hal ini. Jadi kita bercakaplah apa yang kita tahu, dan baiklah kita diam kalau kita tidak tahu. Fadaqul khairan aw liyasmut. Pun begitu, jika kita kata vaksin itu tidak sesuai dengan diri kita, janganlah kita menjadi penghasut kepada orang lain untuk sama-sama menolaknya juga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini memberikan kita kebaikan, keinsafan, dan semoga kita semua dapat kebaikan. InsyaAllah, apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang lemah itu daripada kesalahan diri, kelemahan diri, keaiban diri, mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.